Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita terus merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita masih lagi diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk terus berada sehingga ke penghujung Sya'ban, yang mana kita akan insya-Allah sambut Ramadan pada 22 malam itulah, mula dengan tarawih dan 23 puasa. Kalau ikut kalender lah, biasanya tak berubah melainkan raya tahun lepas ya. Yang ada suspense sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, penetapan bagi masuknya satu Ramadan itu akan diisytiharkan pada 22 itulah, dengan kaedah cerapan anak bulan. Yang kalender itu adalah dari sudut kiraan falak sahaja. Tapi dari sudut isytiharan itu adalah bergantung kepada ru'yah hilal, penetapan anak bulan tersebut tadi. Baik, kita akan bincang berkenaan dengan persediaan persiapan kita nak menyambut Ramadan. Saya ada buat buku ni, cuma masa tu saya pre-order tu saya cetak sikit, tinggal 2 ni. Kalau nak satu pun boleh, tak masalah. Kan ada satu lagi, dan itu tengah cetak lagi. Sebab nanti saya akan pergi ke Johor juga. Dia minta juga 50 lebih kurang. Jadi yang lain tu saya cetak lebih. Lepas tu yang lain di tempat 20-30 tu, gitulah. Jadi kita cetak. Baik, yang mana bila kita sebut persediaan Ramadan ni, kita kalau tengok dalam ni pun saya ada sebut dalam dan saya masukkan sekali tentang tulisan tentang Ramadan sepanjang PKP. Itu kita punya memori tu. Orang akan datang tak dapat nak lalui ni tapi kita ya, zaman kita ada Ramadan sepanjang PKP. Nak katanya walaupun apa jua keadaan sekalipun, Ramadan itu ada. Walaupun PKP ke tak PKP ke, kita dah kembali kepada normal sebagainya, Ramadan tetap ada. Adanya bazar ke tidak, Ramadan tetap ada. Adanya bazar ke tidak, Lailatul Qadar tetap ada. Kan? Dapat iktikaf di masjid ke tidak, Lailatul Qadar tetap ada. Bukan hanya sekadar di masjid sahaja, tapi masjid itu tempat yang mulia lah. Jika boleh pergi, mampu pergi. Jika tak mampu, maka jangan disia-siakan. Sebab saya pernah bagi kelas juga kepada orang-orang yang kerja bawa lori balak. Tazkirah ke diorang. Kalau lori balak, macam mana diorang nak iktikaf kat masjid? Malam, hujung-hujung malam, lori balak pukul apa boleh start bawa? 9:30 malam kan? Pagi kena berhenti dah. Memang waktu dia jalan malam, kan? Jadi bagaimana? Jadi Islam ni kita kena nampak, biar dia ni boleh dilaksanakan di seluruh tempat. Bagi kita yang kerja pagi 8 hingga 5, Alhamdulillah, malam kita boleh fokus di masjid-masjid, di surau-surau atau di rumah. Tapi bagi mereka yang kerja, contoh Pak Gad, security guard yang Islam, so macam mana kerja jaga keselamatan harta benda syarikat itu, kerja hakiki wajib, nafkah wajib, iktikaf sunat. Tapi jangan kita anggap tak apalah sunat tinggal, kita ajar dia bagaimana. Kan? Sebagai itulah bila kita nak sambut Ramadan ni, perkara pertama sekali persiapan kita adalah ilmu. Sebab apa? Sebab saya katakan di sini, kalau sikap kita dalam menyambut Ramadan sebab apa? Adalah berusaha mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ramadan ni adalah macam-macam nama. Ramadan bulan jihad. Sebab apa? Jihad ke atas hawa nafsu.
tahan lapar dan dahaga secara asasnya selain daripada tahan benda-benda yang lain. Kan? Yang disebut juga bulan rahmah. Tapi bukan minggu rahmah. Bulan rahmah. Bulan kasih sayang daripada Allah, sebab Allah Ta'ala bagi macam-macam ihsan dia kepada kita, kurniaan dia, ganjaran dia, yang mana kita ni buat sikit tapi dapat berganda-ganda. Yang khusus kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lailatul Qadar, umat lain tak dapat, kita dapat. Kan? Yang mana lagi? Contoh semayang 5 waktu, kita dah lah ganda dengan 50. Masuk lagi bulan Ramadan, diganda lagi. Kan? Jadi macam-macam. Kan? Dan juga salah satunya adalah selain daripada itu bulan maghfirah. Bulan maghfirah. Sebagai itu, dia bukanlah hadis, tetapi dia kata-kata yang baik dan tak salah pada makna awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kan? Itu biasa yang kita dengar. Awalnya rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya pembebasan daripada api neraka tadi. Dan kalau kita tengok, Ramadan itu sendiri dipilih oleh Allah. Dalam orang-orang Arab, Ramadan itu adalah bulan waktu panas. Perkataan Ramadan dari sudut orang Arab adalah Ramadan, iaitulah panas. Dengan maksud, hikmah dia adalah bila puasa itu ditentukan oleh Allah dalam bulan Ramadan, bulan yang padanya adalah waktu musim panas, adalah membakar dosa-dosa. Itu yang dipanggil yarmududz dzunub. Itu saya tulis tu dalam yang 10 tu, yarmududz dzunub ni hikmah dia. Kan harap-harap dia gitulah. Harap-harap sebab bulan Ramadan ni, bulan orang Arab ni memang dinamakan Ramadan itu, bulan ke-9 itu bukan bulan ke-9. Dia penetapan Muharram tu bulan pertama tu berlaku pada kalender Sayyidina Umar. Tapi 12 bulan yang nama-nama tu dah ada sebelum tu lagi. Cuma zaman Sayyidina Umar ni buat penetapan takwim tahun hijrah satu, kemudian disusun bulan yang pertama adalah Muharram. Sebelum tu taklah kita kata Muharram ni bulan pertama, yang ni bulan kedua, tak, dia kosong gitu. Tetapi di bulan tadi tu memang 12 begitulah turutan dia. Jadi bulan yang itu, yang mana kalau kalender hijrah kita sekarang ni adalah bulan ke-9, itulah Ramadan. Dinamakan dengan sesuai dengan keadaan. Contoh, dinamakan bulan Zulqa'dah. Sebab apa? Bulan Zulqa'dah bermulanya orang-orang Arab Mekah ni dia Qa'idah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tak sama orang-orang yang duduk, kalangan orang beriman dengan orang yang berjuang. Qa'idah. Kan? Jadi duduk. Bulan duduk sebab orang Arab duduk kat Mekah, dia tak keluar. Sila duduk, jangan lari. Abang kata yang di Pertuan Agong masa pembukaan sidang masa Agong yang Sultan Kelantan tu lah, sila duduk je. Duduk sebab apa? Sebab adalah bermula orang-orang Arab, seluruh negara Arab datang ke Mekah nak buat musim haji. Jadi sebagai tuan rumah tak keluarlah. Duduk. Bulan Zulhijjah kerana itulah bulan musim haji. Tapi orang datang awal dah. Kan? Jadi bulan Muharram bulan berpantang. Sebab orang dah balik, dah mula orang-orang yang daripada luar Mekah ni balik, maka mereka mula nak buat penyusunan perkemasan. Kemudian bulan Safar tu sifrun, kosong. Jadi dah 3 bulan tak keluar. Mereka punya aktiviti zaman dulu bukan zaman sekarang, ada online. Ada, walaupun tak keluar tetapi kaya, duduk rumah saja. Buat apa duduk rumah? Goyang kaki. Tapi cari picit-picit kaya. Lebih kaya pada kadang-kadang kita yang makan gaji. Itu zaman sekarang. Tak boleh nak underestimate orang yang duduk rumah semata-mata. Kadang-kadang lebih besar kan. Rezeki dia Allah Ta'ala bagi. Sebagaimana rezeki anak. Okay, baik. Jadi bila sifrun kosong, orang-orang Mekah ni ila fi Quraisy mula ekspor dagang balik sebagainya. Sebab itu Nabi pilih bulan Safar, bulan keluar untuk dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan-bulan itu diletakkan, termasuklah Ramadan itu dinamakan ia dengan Ramadan pada sisi orang Arab kerana ia adalah bulan bersangatan panas. Jadi diambil daripada semangat itu dalam bila pula Allah Ta'ala perintah puasa yang ditentukan dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan yang kita nak capai ini adalah yarmududz dzunub, terbakarnya dosa-dosa. Terbakarnya dosa-dosa gitu. Kan
Apatah lagi Nabi SAW sebut dalam banyak perkara tentang bila Ramadan ampun dosa. Bila Ramadan ampun dosa. Contohnya dalam hadis Nabi daripada Abu Hurairah yang Nabi SAW sabda apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada lafaz yang Nabi guna man shoma merujuk pada puasa siang hari bulan Ramadan. Ada yang Nabi guna man qama, siapa yang menghidupkan malam Ramadan khususnya, iaitulah ibadah yang khusus solat tarawih. Ada yang satu lagi lafaz man qama lailatul qadri yang merujuk pada 10 malam terakhir untuk guru Lailatul Qadar. Belakang semua sama. Imanan, penuh keimanan, wahtisaban, penuh mengharap keampunan, dan juga, maka hasil daripada itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa. Puasa untuk diampunkan dosa, ibadah malamnya iaitu khususnya tarawih untuk diampunkan dosa, Lailatul Qadarnya untuk diampunkan dosa, kan? Bahkan bila Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, terlebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama, terlebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu pun Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau jumpa Lailatul Qadar nak minta apa? Nak doa apa? Nabi kata, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang tambah karim, tak ada masalah, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka memberikan, Engkau Maha Pemaaf dan suka Engkau memberikan kemaafan, maka maafkan kami, ampunkan kami. Nah, bukan minta benda lain, minta ampun, minta maaf. Kalau secara generalnya afuun dengan ghafurun samalah, maaf ampun, tapi dari sudut dia punya spesifiknya afuun ini adalah lebih menyeluruh daripada ghafurun. Sebab ada benda yang tak dosa tapi orang tak selesa. Contoh macam kat rumah pun lah, macam kat rumah anak-anak kita bising, anak kecil. Biasa bila kecil memang dia bising, dia nak membesar. Tapi kita sebagai orang tua serabut dalam kerja, serabut. Ada pula kerja kita kat orang serabut. Dosa tak? Dia tak dosa pun, memang perangai pula tu. Bukan dia pecah pinggan, kalau pecah pinggan tu kan ada rasa tak selesa. Maafkan. Macam hari ni, tuan-tuan daripada bangun pagi sampai sekarang agak-agak ada buat dosa yang jelas tak? Kalau ada tu saya senyap lah, yang beritahu. Tapi rasa tak ada kan? Ada bunuh daripada subuh sampai ada bunuh orang. Tak ada? Ada apa? Buat macam-macam, ada buat zina, auzubillah min zalik. Rogol, tak ada kan? So, minta afu pun lebih daripada itu. Kan itu secara perbahasan. Alhamdulillah kalau pada ulama dia bahaskan apa beza afuun. Jadi dalam doa Lailatul Qadar ni afuun, ada benda mungkin tak dosa tapi kita ni kurang beradab dengan Allah. Kurang beradab ni tak terus jatuh dosa, kan? Tapi kita minta, jadi minta ampun. Begitu juga yang ketiganya dalam hadis yang panjang tentang Nabi kita Jibril datang, Nabi Jibril doa dan juga Nabi aminkan. Tadi itu salah satu daripada 4 orang, iaitulah disebutkan man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Siapa yang dapat Ramadan tapi berlalu Ramadan tak dapat pengampunan dosa dan tak dapat rahmat Tuhan, dijauhkan lagi daripada rahmat Allah. Apa orang ni? Orang ni orang yang kita panggil yang Jibril kata rugi ataupun celaka lah, Nabi amin. Sebab itu kita kena tahu bila nak sambut Ramadan ni banyaklah macam-macam. Bulan apa, bulan ini bulan pesta ibadah, bulan pesta dalam bulan bonus, bulan bazar, bulan apa lagi. Tapi asasnya ada selain pada takwa, iaitulah ampun dosa, kan? Ampun dosa tadi. Tapi kita kena sambut Ramadan ni dengan ilmu lah. Jadi ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita ni dah buat bagus dah, tapi kita kena perelokkan lagi. Hikmah orang dulu ni bijaksana ya. Saya selalu sebut bila masuk Ramadan ni, pengamalan yang dah biasa kita buat, di samping kita cuba menerapkan kefahaman terhadap apa yang telah dibiasakan oleh pengamalan orang-orang lama sampai sekarang, tanpa kita ada pandang yang negatif ataupun kita menolak sembrono. Contoh, orang dulu ni dia orang ada yang tanya, Ustaz, Ramadan ni kita tak nak tazkirah, kita nak semayang. Orang dulu buat tazkirah lama dah, dia je tak faham, tak percaya.
nak sembahyang tarawih nanti itu, Bilal kata apa? Salatul tarawih min qiyami syahr Ramadan asabakumullah. Apa benda tu? Tak tahu Ustaz. Itu bukan doa. Itu bukan wirid. Itu tazkirah. Salatul tarawih, salat tarawih min qiyami syahr Ramadan. Tu yang Nabi kata, man qama Ramadan min qiyami syahr Ramadan, adalah daripada ibadah yang menghidupkan malam Ramadan. Asabakumullah, moga kamu semua dapat pahala yang diberikan oleh Allah. Moga Allah bagi pahala pada kamu. Tazkirah tu. Dan lepas isyak selalu waktu bulan lain balik. Jadi dia ajak kita sembahyang tarawih. Diperingatkan sembahyang tarawih itu min qiyami syahr Ramadan, yang Nabi sebut man qama Ramadan. Kemudian asabakumullah, besar pahala, kamu dapat pahala. Kita jawab apa? Jawab apa? As-salatu la ilaha illallah. Apa benda tu? Terjemah gaya KL, jawab solat, jawab solat, jawab solat. La ilaha illallah. Kita tajdid syahadah kita sebab kita nak ibadah. Macam orang nak kahwin, tiba-tiba qadi kata okey, sebelum kita mula, okey, minta pengantin lafaz syahadah sekejap. Mana ada syarat nak kahwin kena lafaz syahadah? Syarat dia orang Islam, cukup dah. Dah datang Islam, apa lagi? Melainkan ada bukti dah kafir waktu tu, baru dia kena syahadah balik. Nak tajdid saja supaya biar confirm kita nak ibadah tu biar Muslim, biar Islam, biar betul-betul lima Allah. Jom solat, jom solat. Tapi kalau kita buat bahasa Melayu, pelik pula orang. Sebab dah biasa. Orang dulu lagi hebat, tazkirah bahasa Arab. Saya tazkirah bahasa Melayu pun dulu. Tapi kita hafal, kita bawa. Tapi hafal bawa tu tak ada masalah, bawa tu tak faham sampai nanti orang buat confuse sikit kita kan. Contohnya apa lagi? Habis kalau tempat buat 20, tempat yang pertama habis, Bilal kata apa? Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. 8 Sayyidina Umar, 12 Sayyidina Osman, 16 Sayyidina Ali. Kenapa? Nak ajar kita ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang iktiraf 4 Khalifah Ar-Rashidun ni. Syiah tak iktiraf, Khawarij tak iktiraf. Ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni. Oh, tadi tu ngajar fiqh dah. Solat tarawih tu ngajar fiqh. Yang ni ngajarnya akidah. 4 lagi, Al-Badrul Munir Muhammad. Siapa yang sebut sallu alaih? Bilal ke makmum? Tempat dia kadang ada tempat beza-beza kan. Tapi asal-asal dulu kalau perasan sallu alaih ni makmum yang sebut dulu. Kemudian berlaku adjustment. Sebab apa saya cerita? Al-Badrul Munir Muhammad, apa maksudnya? Kan kita hijrah Nabi, Tala'al Badru. Badru tu apa? Bulan purnama. Al-Badrul, bulan purnama. Al-Munir, yang bercahaya-cahaya. Nak katanya cantiknya Muhammad, bulan purnama yang terang benderang. Bak kata Tiramizi, engkau laksmana bulan ting 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 ting. Nak cerita cantiknya kekasih dia tu. Al-Badrul Munir, cantiknya Nabi Muhammad ni, umpama cantiknya bulan purnama yang terang benderang. Tu qasidah tu, tasawuf, tariqah. Belum datang gendang-gendang yang anak-anak tu. Itu baru, teknikal baru. Dulu lama dah kita ni. Maksud sallu alaihi. Sallu alaihi apa? Sallu alaihi ni bukan selawat. Sallu alaihi ni suruh orang selawat. Sallu alaihi ni, berselawatlah kamu semua, sallu kan? Bersalawat kamu semua ke atasnya, ke atas Muhammad. Dah kita puji Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selawat ke atas Nabi. Orang dulu, Bilal hanya sebut Al-Badrul Munir Muhammad. Jemaah kata apa? Sallu alaihi ramai-ramai. Lepas tu bila bangun tu pakai-pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu berhenti, imam Allahu Akbar, sambung balik. Kita sekarang
Sallu alaihi, jemaah kata sallu alaihi. Pas pakai bangun senyap, siapa yang selawat? Sallu alaihi. Kamu selawat dah. Suruh orang selawat tapi seorang pun tak selawat. Itu yang ada setengah tempat dia buat adjustment. Akhir sekali Bilal tekong belaka. Al-Badrul Muniru Muhammadu sallu alaihi. Baru makmum dah. Adjustment. Selepas mana berlalunya perubahan zaman, kita hanya copy and paste tanpa faham kenapa. Kalau nak baca tu kena terangkan. Nak baca tu terangkan, jangan bangun kosong, bangun selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah. Itu cara teknikal orang dulu ni ajar kita ni dalam ibadah ni ada dia punya teknikal dia. Bukan saja-saja. Dah, benda tu memang tak wajib tapi mencantikkan dalam keadaan nak kita semangat nak Ramadan ni. Nak Ramadan. Dalam keadaan kita nak perbanyakkan ibadah sebab salah satunya nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang dulu yang kita makan lepas semayang tu apa nama? Moreh. Orang dulu tak letak nama sahur sebab sahur ni perkataan Arab yang bermaksud 1/3 malam akhir. Itu sahur. Kalau duduk 11:30 malam, duduk kedai mamak makan, buat apa tu? Sahur tak? Sahur awal. Itu bukan sahur. Tak dapat pahala sahur walaupun dapat kenyang. Sahur tu 1/3. Sebab itu sahur dia ada dua sunnah. Satu sahur, yang kedua melewatkan sahur. Sahur tu 1/3 malam. Jadi contohnya kita tengah malam pukul 12 waktu kita. Tengah malam namanya nisful lail. Tengah malam. Jadi kita panggil sahurnya adalah bermula sahurnya itu adalah kita subuh pukul 6. 2.46. 4 tadi itu dah mulanya sahur. Jadi 4 tu dah mulanya sahur. Jadi itu kalau bangun pukul 4 makan dapat sahur. Sunnah yang kedua melewatkan sahur. Melewatkan sahur. 5 suku kan, yang kita adjust lah untuk sesuai kita boleh buat ibadah ke lepas tu. Nah, sebabkan itu dah bila lewatkan sahur, ulama-ulama kita, orang dulu kita ni letak lewat tu setara mana. Kalau boleh jangan sampai waktu imsak. Imsak ni apa imsak? Imsak ni menahan. Imsak tahan daripada makan, tahan. Sebab imsak ni tujuan dia apa? Imsak ni waktu adalah dah selesai makan, dah mula start enjin kereta nak ke masjid. Itu adalah maksud untuk imsak. Tak adalah soalan tiap-tiap tahun soalan sama je. Kat TV pun sama, radio pun sama, meja kuliah pun sama. Ustaz nak tanya, saya tengah sahur tiba-tiba azan. Patutnya imsak tu bukan tengah makan, imsak tu dah start kereta nak ke masjid. Nak dapat solat 2 rakaat sebelum subuh tu pula. Dah kat rumah kita dah makan sahur kat rumah, kita dah qiyam sendiri. Jangan kita tinggal pula ibadah-ibadah tadi. Besar pahala tu. Ramadan ni tambah lagi ibadah. Bukan kita lagi skip ibadah. Jadi imsak. Jadi datang mana imsak 10 minit tu? Orang dulu. Niat orang dulu buat saja ke? Ada hadis daripada Zaid bin Thabit, tapi tidaklah ditetapkan. Maksudnya kaedah cara ukurnya macam mana. Nabi bangun sahur, Nabi ibadah, kemudian Nabi rehat sebelum subuh. Nabi buka semayang sampai azan bunyi baru mandi berhenti tak. Ada subuh tu Nabi rehat. Waktu biasa pun sama. Nabi bangun ibadah sebelum masuk subuh Nabi rehat. Nabi rehat tak apalah sebab rumah Nabi situ je dekat masjid. Kita ni kena dia tu kena waktu nak ke masjid. Jadi kita awal sikit. Kan? Jadi ditanya, berapa lama Nabi rehat sebelum masuk subuh? Dah, berapa lama? Qadar 50 ayat. Disebut 50 ayat. Qadar dia 50 ayat kita baca. Maka secara dindong kalau kita baca Baqarah 50 ayat 2 jam lah. Lancar tak lancar. Tapi ayat yang biasa. Kan? Qul huwallah ada 4 ayat. 4 jadi 10, berapa? 12 kali ulang 10 kali. Ulang 12 kali. Berapa lama lebih kurang? Kita Allahu Samad. Jadi ambil secara ukal 10 minit. Itu maksud imsak tu. Selain daripada ada kerana nak menjaga waktu supaya kerana kita ada perbezaan masa dan sebagainya sikitlah supaya lebih ihtiyat. Tapi daripada imsak tadi tu, orang dulu kita pula memang boleh. Memang kalau kita terbangun waktu itu sebab kita lambat bangun dan sebagainya boleh.
selagi mana belum masuk waktu. Boleh, tapi tujuan dia bukan itu. Tujuan imsak tadi tu orang dulu letak, ulama-ulama dulu letak, termasuk orang-orang dulu letak kesananya adalah untuk ni. Itu sahur. Dan sebagai itu sahur 1/3 malam terutama, yang kedua sunnahnya lewat. Dan lewat tadi kadarnya mana? Ya itulah imsak tadi tu, kalau boleh dah prepare dah ke masjid. Dah prepare dah ke masjid. Yang moreh tadi orang dulu buat. Kenapa orang dulu tak buat moreh? Sebab nak ajak lepas tu jom tadarus. Kalau dah habis sembahyang penat, kan? Contoh tempat tu balon 20 rakaat satu malam satu juzuk. Ada kan tempat jam tu kan. Dia masing-masing minta ni ke lah, tak ada masalah. Siapa yang saya pergi Masjid Asy-Syafiri, dia kata ustaz sini tak buat satu malam satu juzuk, tapi kami panggil qari yang taranum dia hebat-hebat. Siapa nak satu malam satu juzuk, dia kata jemaah pergi kat Masjid Kampung Baru. Tu satu malam satu juzuk. Kami ni imam import yang baca taranum itu, yang baca ni. Jadi orang kalau nak mendengar keunikan, kemerduan suara, datang sini. Dia macam-macam lah teknikal. Kan? Ada kau surau kat kampung, surau kat bandar, sebagainya. Jadi dah habis tu, maka moreh. Kita biasa dengar ustaz katakan tarawih. Tarawih ni apa? Roha, rehat. Roha, moreh. Daripada kalimah Arab juga. Nanti makan rehat. Satu bukan makan nasi dah moreh tu. Jadi dah penat, kita semayang overtime daripada malam biasa. Malam biasa 9:30 dah balik dah. Kan? Jadi kalau dah habis semayang, orang dah pergi kedai lepak mamak, tak datang balik dah masjid, tak tahu dah macam mana, maka kita sediakan jamu makan. Teknik orang dulu. Bijaksananya orang dulu dalam nak suruh hidupkan Ramadan dengan pelbagai kaedah. Kan? Sampailah termasuk bila kita khatam Quran. Hanya kadang-kadang orang khatam Quran dia tertukar dengan tutup Quran. Kita bila majlis khatam Quran, tuan-tuan, kan? Kita baca sampai masuk wadduha tu kita baca sampai surah An-Nas. Ayat terakhir apa? Minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bukan ke? Tak kan? Kita baca balik Fatihah kan? Dan kita sambung 5 ayat pertama Baqarah kan? Barulah Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa tak minal jinnati wan nas? Itu kan habis. Habis ni itu Fatihah dengan 5 ayat pertama tu permulaan Quran. Bijaksananya orang dulu nak didik, kalaulah minal jinnati wan nas terus Allahumma arhamna bil Quran, tutup. Jadi majlis tutup Quran. Tak buka-buka dah. Kan ada yang bekerja nak 15 Ramadan nak khatam dah. Buka balik tak apa, dapat 2 kali ram kan. Orang dulu bijaksana, dah habis minal jinnati wan nas, bacanya Fatihah, baca di 5 ayat pertama, nak beritahu nak duduk macam mana ni, dah mula balik dah ni. Selain daripada ada hikmah, kenapa? Bila majlis khatam Quran biasanya apa? Pulut kuning dan telur. Kenapa? Ada hikmah, kena kaji dari sudut psikologi makanan orang dulu. Kenapa dia letakkan ni? Kenapa tetapkan ni? Dia ada hikmah orang-orang dulu ni. Termasuklah kalau bila bincang bab awal Muharram bubur Ashura. Kenapa buat bubur? Dia punya psikologi dan dakwah ni. Tapi kita bicara Ramadan. Hikmah orang dulu ni, nak suruh ni sebagainya. Kan? Morehnya supaya kita sedia kejap. Pasti kita ada lagi nak baca Quran sama-sama kan. Kalau dah khatam Quran, walaupun kita buat majlis ini, tetapi belum maksud kita tutup Quran. Kan? Orang dulu hebat. Termasuklah kita panggil bila 10 malam terakhir yang selalu orang kata 7 likur tu, yang pasang pelita kat rumah tu. Dia sebab awal-awal tu okey, bila lama-lama dia copy and paste tak faham, dia mula masuk khurafat. Yang khurafat tu yang kena bersihkan, yang betul tu macam ni, macam tanam uri. Tanam uri kan, orang dulu kan ada yang tanam dengan jarum, betul tak? Masuk khurafat, orang tanam dengan pensel. Nak bagi anak cerdik. Dia tahu tak kenapa orang dulu tu tanam dengan jarum? Asal-asal uri ni kan darah, haiwan makan. Kan kita kena tanam. Kenapa kena tanam? Daripada haiwan makan. Jadi bila tanam tu, tanam uri, nak tanam sedalam tanam jenazah ke? Ambil bulldozer,
Ada tuan-tuan tanam murid anak ambil bulldozer, korek jambu. Yang itu tanam jenazah memang bulldozer tu. Buang siapa korek tu. Memanglah sebab kita jenazah satu badan kita ni nanti bau. Kenapa tanam tu? Supaya jangan bagi ada haiwan-haiwan yang karnivor ni, apa ni, kita ni apa manusia ada hormat dia. Bila tanam murid sekadar tanam, sekadar boleh dalam sikit, tapi dalam masa yang sama orang dulu berhati-hati letak jarum supaya apa? In case kalau ada haiwan yang memang karnivor ni, dia bau darah kan, jenis haiwan karnivor, bukan omnivore, herbivore kan, bau darah macam contohlah kita bau kopi. Oh kopi. Sama sekarang. Mana-mana kopi-kopi dia lain. Dia korek, terkena jarum, pop, dah lagi. Itu asal. Orang dulu punya hikmah. Kita dah bila berlalu tanpa kita faham, oh mak dulu tanam dengan jarum ni. Kita pun tak faham sebab apa. Dan last sekali, mungkin ada tak semua budak ni pandai kot. Jadi zaman sekarang tak pakai jarum, pakai pensel. Tanam dengan pensel pula. Tanam dengan gadget pula. Dia dah, sebab kita copy and paste tanpa faham. Itu bukan orang dulu buat khurafat. Termasuk 7 lingkur tu bukan kerana nak katanya kena buat malam ni kerana nanti Lailatul Qadar kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Seluruh malaikat turun ke bumi ni. Tak seluruh malaikat turun, Allah Ta'ala sebut. Jadi dia nak cari siapa yang hidupkan malam pada Lailatul Qadar itu. Kan? Nanti kita kena pasang berita, takut malaikat tak jumpa rumah kita. Itu yang khurafat. Asal-asal pasang 7 lingkur itu sebab apa? Nak menghidupkan malam. Malam tu bukan malam gelap untuk tidur. Sebab zaman dulu bukan ada spotlight macam kita sekarang. Bukan ada lampu jalan. Zaman dulu ni. Jadi tanda. Macam kita lah, namanya buat Syawal, kita hias sikit kan, sofa baru, kereta baru, apa baru, cak lah. Apa hal ni? Nak menghidupkan malam tu, malam dia cerah. Siapa yang nak pergi masjid, malam dah cerah, boleh jalan. Bukan macam zaman sekarang, kita dah cerah pun tak ke masjid-masjid. Cerah pun tak ke masjid. Tu, orang dulu nak hidupkan. Kalau kat Mesir tu tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni lagi lah, dah 2 minggu sebelum waktu Syakban dia ada jual fanus. Fanus ni tanglong. Tapi tanglong dia bukan tanglong bulat macam yang Cina punya. Itu tanglong pun ada versi ikut adat negara-negara masing-masing. Dia adalah macam lampu. Jadi nak kata malam meriah Ramadan, nak bagi meriah tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, kalau kita meriah Syawal, jabatan ni buat rumah terbuka, jamuan Syawal, ketupat, kad raya, apa sebagainya. Boleh je makan, tak payah pakai tu. Dia nak bagi meriah. Orang dulu ni teknikal dia ada. Dah nak ajar kita generasi yang terkemudian. Kan? Sebab itu kadang-kadang kita perlu faham kenapa benda tadi itu berlaku dengan cara yang betul, tanpa ada masuknya khurafat-khurafat yang lain. Kan? Macam tarawih lah. Kenapa diselamkan dengan selawat? Kenapa diselamkan dengan khalifatul awal, khalifatul tsani, khalifatul tsalits, khalifatul rabi'? Nak bagi tahu kita ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa nak bagi morih? Apa tujuan morih? Bukan sekadar nak makan lepas tu tak tadarus. Ada orang macam tu kan, morih tadarus dia tak. Dia tak ada lah syarat. Siapa tadarus makan morih tak tadarus haram. Tak ada macam tu kan, tak halal kan, tak ada lah. Tapi itu tujuannya, ajak orang. Macam tuan-tuan buat ceramah perdana. Ceramah perdana kambing golek. Apa hal kambing golek ni? Walaupun ada je datang lewat dapat kambing golek juga kan. Tapi nak kata nak bagi ajak. Ajak ni, nak ajak ramai. Walaupun tak buat kambing golek ceramah perdana pun, yang kaki masjid kuliah ni kita tak ada. Cuma nak meramaikan. Ada sempena dia tadi tu tuan-tuan. Jadi bila bulan Ramadan ni sambut dengan ilmu. Jadi dia kita faham apa yang itu benda yang biasa kita buat. So kenapa? Termasuklah daripada minit-minit akhir ni, bila ilmu ni saya nak cerita, salah satu tanda Ramadan adalah malamnya orang tarawih. Kan? Masuk malam tu tarawih, ada tak kita tanya orang, malam ni bulan apa sekarang bulan apa orang tarawih ni kita tanya, sekarang bulan apa ada tak? Rasanya pening orang tu semua. Kalau dah tarawih ni confirm Ramadan dah. Tanda kita berada dalam bulan Ramadan, pertamanya pagi tu orang puasa ramai-ramai, malam tu orang tarawih ramai-ramai. Tak tanya dah sekarang bulan apa sekarang bulan Ramadan. Confirm orang tahu. Jadi makna katanya walaupun sunat tarawih itu alhamdulillah sunat. Kalau wajib naya kita.
Tu kena syukur. Bukan masuk sunat, alah sunat je pun, tinggal pun tak apa, tak dosa. Bukan masuk bila sunat macam tu. Bila kita tahu, dapat tahu sunat tarawih ni sunat, solat tarawih ni sunat, alhamdulillah, Allah ringankan kita. Maksudnya kalau kita tertinggal tak dosa. Kalau wajib nah ya kita tuan-tuan, betul tak? Jadi jangan tinggal. Walaupun tinggal tak dosa. Sebab kita nak ada Ramadan. Kalau kita tak buat tarawih, bermaksud kita tak tinggal ke Ramadan sebelum Ramadan tu tinggalkan kita. Jadi belajar dengan ilmu. Contoh, sampai waktu akhir malam kan, macam saya ada cerita, saya kelas dengan apa orang yang bawa apa kerja malam, bawa lori balak sebagainya. Malam dia tak boleh nak buat sana. Contoh, sampai yang balik kampung naik bas. Bas pukul berapa? 9.30, pukul 9 malam kan. So apa, macam mana? Naik bas, ambil gambar selfie, okey, on the way balik kampung, nak jumpa mak yang tercinta. Cik. Ya, post kan? Masuk dalam peminat, respon. Oh, bagus lah. Oh, you balik mana? Okey. So, sampai-sampai, kalau sebelum subuh dah penat, tak semayang nak rehat. Tak apalah, kita mengiktiraf. Kita manusia ada kadar limit kekuatannya. Maksud tunggu subuh. Malam tu tak tarawih. Ustaz, nak tarawih macam mana Ustaz? Saya balik kampung dalam bas. Satu, bila kita sebut sambut Ramadan dengan ilmu. Awak keluar rumah, jamak dulu Maghrib Isyak. Sebab bila dah keluar rumah, dah keluar border dah, nak pergi stesen. Semayang siap-siap, jamak. Tarawih tak semayang lagi, tak apa. Ambil wuduk, doa tabas, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bos sikit. Ustaz, semayang duduk. Solat sunat, semayang berdiri itu adalah sempurna pahala, bukan mesti berdiri. Tahu tak? Ngaji fiqah kan? Basic. Semayang fardu tu yang mesti berdiri. Kalau tak mampu, baru duduk. Semayang sunat mampu pun, tapi ada malas sikit, semayang duduk kan? Makan penuh, makan ni. Berbuka, imam pula tebal kita satu makan satu susu. Kita bawa semayang duduk je lah, Allah Akbar. Sah, pahala separuh. Bukan nak suruh semayang duduk ni, nak kata tengah duduk tu tak boleh berdiri, duduklah. Kalau time berdiri, dia dapat pahala banyak kan? Sebab dia semayang sunat. Ustaz naik bas, kiblat menghadap mana Ustaz? Satu, kena belajar fiqah. Semayang sunat, Nabi tunjuk, Nabi semayang, Nabi duduk atas unta semayang sunat itu, ke mana arah unta itu pergi, itulah kiblat bagi semayang sunat kita. Bukan semayang fardu. Yang ada dengar pembahasan orang-orang lama dulu tentang solat hormat waktu, atas kata bang sebagainya, itu sebab solat fardu. Tak boleh diri kiblat atau macam mana, maka pendekatan ulama buat solat hormat waktu. In case kalau mati waktu tu ada jawapan depan Tuhan. Tapi bila dah sampai, luput masa dah luput, semayang kotor. Itu solat hormat waktu kerana solat fardu tak dapat nak sempurna. Bukan solat sunat. So jangan tinggal. Kalau kita sendiri drive, kereta masing-masing dah besar, bel payah lah, starik lah, apa sebagainya. Semayang dulu rumah tu, anak-anak belakang tu. Kita tak semayang lah, kita tengah drive jangan semayang. Dah berhenti atau bergilir, barulah kita dah berhenti dia baru kita dah. Baru kita semayang, kita dalam gilir tu ada benda lain kita fokus kan. Semayang dulu. 2 rakaat je. Jangan tinggal. Itu yang saya sebut kat abang lori tu. Lori balak lah, bukan lori ais. Lori ais adalah yang memang tak dapat tidak. Waktu malam dia tak, bukan macam itu. Kerja hakiki, nafkah wajib, memang ya bagus. Tetapi kita kena ambil peluang Ramadan tadi kan. Jadi begitulah. Bila ada ilmu tadi tu, yang pertama, apa yang rutin yang biasa kita buat tadi tu turun-temurun daripada orang-orang terdahulu atas bijaksana mereka didik kita, kita akan lebih lega. Oh, aku buat ni alhamdulillah, orang dulu dah bantu. Kalau ada yang tak sesuai, kita adjust sikit macam tadi tu. Sallu alaihi ni mungkin tempat dia tak sesuai, bila tekong apa makmum nak tekong, bila tekong balik sebab adjustment, sebab orang tak faham. Mereka dia nak ni sebagainya. Dan juga kita panggil ada benda yang mana kita boleh adjust atas situasi semasa. Contoh macam solat tarawih, jangan sampai kita tinggal. Jangan sampai kita tinggal. Dan solat tarawih tak mampu nak buat awal selepas isyak, boleh buat sebelum subuh. Sebab waktu dia selepas solat isyak sampailah subuh tadi tu.
Itu kita punya waktu. Jangan tinggal tarawih. Saya selalu cuba pesan pada diri saya dan sebagainya. Contoh, malam-malam terakhir, isteri, bang, cepatnya nanti habis ni. Harga dah turun kau nak raya. Tak apa, kita layan ini, kita layan. Sebab apa boleh layan? Sebab kita bukan imam. Kalau kita imam tak nak layan, memang kena datang masjid awal lah. Kan? Kita pun biasa-biasa orang awam. Lainlah tuan-tuan, tak wali dan cerita lah kan. Orang awam kan. Oh nak beratus sekarang pun tuan-tuan pergi biar bagi bulan bintang. Sini beratus ni. Saya pergi JNT sebelah tu. Sebab nak pos buku kan. Saya rumah kata naik motor ya. Naik motor pun payah nak selit. Sebab dia gini, double parking lah apa. JNT, apa bulan bintang. Dia punya investment berapa juta kan. Berjaya tu belum lagi Ramadan tu. Ataupun orang beli awal Ramadan memang kosong. Tak tahulah. Tak ada buat semua. Jadi kita pun tak apa layan isteri sekejap. Lewat Allah habis. Kotor-kotor habis, kau dapat balik. Tak apa lah, bantu lah, tidur dulu. Baru orang kompak makanan dah siap ada. Tarawih waktu tu, tak ada salah. Jangan tinggal lah, jangan tinggal. Jadi benda tadi tu kita sambut Ramadan ni dalam keadaan ilmu. InsyaAllah ibadah yang kita buat tadi tu mudah-mudahan kita beroleh pengampunan daripada Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang salah yang kurang datang daripada pribadi saya. Aku quli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.